daya fikir antara peristiwa yang benar-benar terjadi bergabung dengan impian yang dicita-citakan sebagai sebuah naratif. Pengisahan ini diceritakan sebagai satu gagasan yang membawa pandangan, pendapat, idea dan harapan untuk dikongsi sebagai pendayang terhadap sesuatu isu. Pencerita akan digelar sebagai penglipur lara kerana setiap pengisahannya akan diselitkan unsur bidalan, kisah teladan, kiasan dan sebagainya untuk menampakkan ciri-ciri pemikir yang sedang bercerita. Adapun dinamakan penglipur lara moden kerana setiap pencerita akan mengumpulkan harapan penuh gagasan dan wawasan seandainya pencerita dijadikan sebuah watak yang diidamkan. Berikut merupakan contoh penglipur lara moden berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Jom saksikan. Andai hamba ahli nujum, macam-macam yang hamba akan lakukan. Hidup tak payah dalam kebingungan. Tak perlu risau tentang apa-apa. Semuanya ada dalam bayangan. Tapi kan, bukan hamba yang diberikan keistimewaan tersebut. Ini kisah tentang seorang pemuda, Malik namanya. Cerita ini bermula dengan 3 orang pemuda yang bercerita bersama-sama. Sebuah desa dikelilingi hutan. Desa permai bukanlah pelik. Tinggal pemuda penuh kejutan. Anak muda dipanggil Malik. Malik mengeluh tentang mimpi yang sering menghantuinya dan membuatkannya takut untuk meledakkan mata pada malam hari. Din mengusik Malik tentang apakah mimpi tersebut tentang dirinya, tetapi Malik menyangkalnya. Semalam hamba bermimpi. Lagi-lagi hamba bermimpi. Entah apakah nasib diri ini. Setiap malam hamba takut untuk melelapkan mata kerana takut akan mimpi yang mengerikan, menyeramkan dan menghantui akal dan fikiran hamba. Hamba lelah. Mimpi? Mimpi apakah itu? Mimpi tentang hamba ya. Maklumlah hamba yang terkacak di kampung ini. Tuan hamba ni tak terlintas demikian rupa di hati hamba. Hamba pun sama, tak terfikir langsung. Sampai hati itu hamba berdua. Apakah wajah hamba ini bukan idaman, bukan impian? Bukan begitu, Din. Sebenarnya, kalau kalian berdua ingin tahu, hamba lah yang terkacak di kampung ini. Memang tak ada lelaki seperti aku, tapi yang lebih tampan banyak. Eleh. Pergi ke hutan mencari perigi. Perigi dicari amatlah kecil. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Islami bin Ismail. Menjala ikan di atas sampan. Ikan yang dijala si ikan patin. Sebelum bercerita, diri diperkenalkan. Nama diberi Aiman Baharudin. Kami dari kumpulan Sang Penjaga. Terimalah persembahan. Bagaimana raja bersiung. Raja sehari meniti-titi, membawa pisang masak sebiji. Marilah kita sama hayati raja bersiung yang digeruni. Pada suatu hari ada seorang raja yang zalim. Bukan sekadar itu, kekejaman baginda menimbulkan perasaan gerun antara rakyatnya. Baginda mempunyai seorang tukang masak yang ditugaskan untuk menyiapkan makanan untuk sang raja. Suatu hari, si tukang masak berangan-angan jauh pikirannya hingga terpotong jarum sendiri. Tiba-tiba setitik darah hinggap pada makanan baginda. Tukang masak itu berasa bimbang.
Namun, dia tetap menghidangkannya untuk sang raja. Tiba-tiba, Bagita menyukai masakan tersebut. Dia berasa masakan tersebut lain daripada biasanya. Dia menanyakan kepada tukang masak. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Tukang masak. Oh, tukang masak. Ya tuanku, Masakan ini lezat. Apa yang kau gaulkan? ampun tuanku. Sebenarnya setitik darah hamba terjatuh ke dalam hidangan tersebut. Oh, menarik. Baiklah. Raja bersiung, berasa teruja, dan beliau menitahkan pengawal-pengawalnya untuk memancung serta membunuh musuh-musuh yang berada di dalam penjara. Penilaian pertandingan volleyball Ramode Sekolah Menengah adalah berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, bahasa pengucapan yang membawa sebanyak 45 markah. Bahasa pengucapan merangkumi penggunaan istilah yang tepat, sebutan yang betul, dan keindahan bahasa iaitu retorik dan estetika. Yang kedua, iaitu eja pengisahan yang membawa sebanyak 35 markah. Eja pengisahan ini merangkumi eja dan pandangan baru, watak sesuai dengan tema serta kaitan isu yang bersesuaian. Kriteria yang ketiga iaitu persembahan yang membawa sebanyak 20 markah. Persembahan ini merangkumi penampilan yang menarik dan sesuai, ada unsur kecintaan, serta permainan nada dan jeda dalam pengisahan. Ketiga-tiga kriteria ini membawa markah keseluruhan sebanyak 100 markah. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan syarat-syarat pertandingan. Pertandingan ini dijalankan dalam 2 kaedah iaitu peringkat saringan secara hantaran video dan peringkat akhir secara bersemuka. Pertandingan ini diadakan secara berkumpulan iaitu terdiri daripada 2 hingga 3 orang bagi setiap kumpulan. Peserta dikehendaki menghasilkan satu rakaman video pengisahan dengan dialog andai aku menjadi atau andai aku sebagai atau andai aku ialah dalam durasi 7 hingga 10 minit. Kandungan dalam pengisahan tidak boleh menyentuh isu-isu sensitif seperti agama, kaum, politik dan budaya masyarakat Malaysia atau luar negara. Peserta tidak dibenarkan menyunting video dalam konteks pengaduan alih suara, dubbing, gerak suara, mimik, kesan bunyi, sound effect, aplikasi penapis, filter dan elemen suntingan yang lain. Penggunaan muzik latar yang sesuai dibenarkan tetapi tidak mengganggu keterbatasan suara sehingga suara tidak kedengaran. Rakaman video mestilah statik dan dalam bentuk landscape yang melingkupi dari paras lutut hingga kepala atau sepenuhnya. Pada peringkat akhir, hanya 10 kumpulan terbaik akan berentab secara bersemuka. Semua penyertaan mestilah menggunakan orang penyertaan yang disediakan oleh pengajuk. Pihak Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak berhak menyimpan, menyiar dan memanfaatkan video peserta dalam pelbagai kegunaan yang telah ditetapkan oleh pengajuk. Sekian, terima kasih.